Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi dalam IKIM Interaktif Quran sama Imam Malik, yang mana pada malam ini kita telah masuk pada episod yang ke-237. Alhamdulillah. Baik rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan puasa pada permulaan satu Ramadan siang tadi? So mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita, amalan puasa kita dan pelbagai amalan-amalan sunat yang lain. Baik rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap selamat datang kepada anda daripada rakan IG, FWWZ, Rozi, pada FB kita, Wan Rahaiza, Abdul Rahim, Izan, Zi, Wan Rahaiza, Jamila, Rumini, Zalina, Zubaida, Nurasia, Nadia, Samiza, Latifa, Zainab, Zulfi, Rohana, Zalina, Nur, Rohana, Wanisa, Asha, Julbujang, Kamaria, dan ramai lagi di situ. Tak sempat nak sebut satu-satu. So selamat datang juga saya ucapkan kepada anda semua. Saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat andanya, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, sebelum kita terus ke segmen yang pertama, info tajuk, jangan lupa untuk kongsikan video ini. Kongsikan kebaikan kepada rakan-rakan kita, sebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Dalam masa yang sama kita mengajak mereka untuk sama-sama dekatkan diri, baca Al-Quran setiap masa dan ketika, mudah-mudahan, terutama sebelum kita laburkan tirai, sebelum kita rehat pada malam ini. So apa kira kalau kita baca sama-sama satu muka surat daripada Al-Quran. Baik rakan-rakan, mari kita lihat info tajwid yang akan kita bincangkan pada malam ini. Info tajwid masih lagi dalam tajuk besar, iaitulah aqwal mudud ataupun mad yang kuat. Okey, ataupun mad yang kuat. Tingkatan mad yang kuat. So apabila bertembung dengan dalam beberapa keadaan yang mana sebelum ni kita telah kongsikan, apabila bertembung mad lazim dengan mad badal, mad lazim lagi kuat, so kita amal dengan amal mad lazim. Pertembungan mad muttasil dan mad badal, so kita baca dengan follow dengan mad muttasil. Dan pada malam ini kita akan lihat pertembungan mad munfasil dan mad badal. Apa yang perlu kita buat? Kerana ada dalam satu perkataan itu boleh dihukum sebagai mad badal, juga boleh dihukum sebagai mad munfasil. Itu yang kekeliruan, sama ada tuan-tuan dan puan-puan perasan ataupun tidak. Okey, ini ada berlaku dalam Al-Quran. Baik, kita lihat dahulu apa yang dikongsikan oleh penulis. Apabila bertemu mad munfasil, mad munfasil ni maksudnya mad jaiz munfasil ataupun mad silah tawilah, juga dikira mad al-munfasil. Okey, so apabila bertemu mad munfasil dan mad badal pada satu huruf mad, maka mad yang lebih kuat diambil kira, seperti kaedah faktor yang sebelum ni kita kongsikan. Kaedah faktor terkuat, mana kedudukan yang telah kita susun sebelum ini, yang kita kongsikan sebelum ini. Lazimun famattasal fa'aridun dzunfisal fabadal. Maksudnya mad lazim paling kuat diikuti dengan mad muttasil, mad arid, mad munfasil, mad badal. So mad muttasil dengan mad badal nombor 4 dan nombor 5. So mad muttasil lebih kuat daripada mad badal. Maka hukum di sini
Yang lebih kuat diambil kira dan mat yang lemah diabaikan. Maksudnya diabaikan itu kita tidak baca dengan mat tersebut. Kerana lemah, kuat dengan lemah kita mestilah ambil yang kuat. Okey. So jika kedua-duanya sama kuat, maka kedua-duanya diambil kira, tidak ada masalah. Maksudnya kuat itu panjang, dari segi panjang. Ada yang baca dengan 2, ada yang baca dengan 4, ada yang baca dengan 5. Untuk lebih mudah, kita lihat pada jadual yang telah dikongsikan, pada paparan yang kita kongsikan itu. Baik, lihat. Ada kolom mat munfasil, ada kolom mat badal, ada kolom pertemuan munfasil dan badal. Seperti sedia maklum, mat munfasil pada hafs boleh baca 2, 4 ataupun 5 harakat. Tetapi mat badal di sisi hafs, di sisi riwayat yang diriwayatkan oleh Hafs daripada Imam Asim. Okey, mat badal hanya baca dengan 2 harakat, walaupun ada sebahagian qurra ataupun sebahagian riwayat yang boleh baca lebih daripada 2 harakat. Itu kita tidak bincangkan. Kita lebih bincang fokus kepada Asim, bacaan Asim. Okey. So mat badal 2 harakat selamanya. Okey. Sekarang kita lihat pertemuan munfasil dan badal. Apabila bertemu 2 harakat munfasil dan 2 harakat badal. Katakan kita baca dalam bacaan itu kita ambil mat munfasil dengan kadar 2 harakat. So badal tentu 2 harakat. So apabila berlaku pertemuan mat munfasil dan mat badal, so tidak ada masalah sebab kedua-duanya sama. Sebab di atas tadi ada sebut jika kedua-duanya sama kuat, maka kedua-duanya diambil kira. Kita boleh hukum dia sebagai mat badal, juga boleh hukum dia sebagai mat munfasil. Contoh yang diberikan di atas, waja'u abahum. Ja itu mat wajib muttasil. Okey, kita letak tepi ja. Sekarang kita punya fokus adalah aba. Kalau kita berhenti, hamzah, waw yang didahulu. Okey, mat yang didahului dengan huruf hamzah. Itu kita sebut sebagai mat badal. Okey, kita panggil dia sebagai mat badal. Tetapi sekiranya bersambung. Sekarang kita cerita pasal sekiranya bersambung abahum, ia boleh jadi juga mat munfasil. So kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dengan kadar 2 harakat pada mat munfasil, okey, kedua-duanya tidak ada masalah. Kerana mat munfasil pun 2, mat badal pun 2 harakat. Yes, kedua-duanya diambil kira. Tetapi sekiranya kalau tuan-tuan dan memang kebiasaan kita amalkan yang diriwayatkan oleh Hafs an Asim daripada Tariq Syatibi, memang 4 dan 5 saja kita amalkan. 2 tidak, 2 pada Tariq Al-Jazari. So kita fokus pada mat munfasil dalam kolom mat munfasil yang 4 harakat bertemu dengan mat badal yang kita mesti selamanya akan baca 2 harakat Hafs. So kita kena ambil kira mat munfasil kerana mat munfasil lebih kuat. Kedudukan dia adalah yang keempat berbanding mat badal yang kelima. So kita akan baca dengan kadar 4 harakat, walaupun sebenarnya di situ mat badal. Mat badal kalau ikutkan kita baca dengan 2 sahaja. Tetapi sebab sebelum ini kita dah baca mat munfasil dengan 4 harakat, so mat badal diabaikan. Okey, mat badal diabaikan. Kita baca dengan mat munfasil. Begitu juga kalau mat munfasil kita baca dengan kadar 5 harakat. Sama juga kes. Kita akan ambil kira bacaan mat munfasil sedangkan mat badal diabaikan. Seperti yang telah disebut dalam nota di atas. Okey. So itu kita punya perkongsian. Ini lebih mudah kita nampak kerana ada jadual kan. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, itu dulu kita punya perkongsian untuk info tajwid pada malam ini. So bagaimana boleh dapat apa yang kita kongsikan? Harap-harap boleh dapat kefahaman lah. Okay. Mat munfasil vs mat badal pada satu huruf mat, maka yang lebih kuat diguna pakai. Ya, betul, Zalina Idris. Terima kasih
Tuan Abdul Rahim, terima kasih. Tolong tuliskan nota yang lengkap. Terima kasih. Okey. Baik, kalau dah okey, kita terus ke ke bacaan Al-Quran, talaqi Al-Quran. Okey. So semalam kita baca dengan Tarannum. Hari ni Jumaat ni, Jumaat Nahwan. So malam ni kita akan baca dengan Tarannum Nahwan pada muka surat yang ke 237, Surah Yusuf. Dan kalau kita tengok kebetulan pada malam ini ada ayat waja'u abahum yang kita bincangkan tajuk tadi. Masya Allah, alhamdulillah, tepat sekali. So kita akan baca dengan kadar 4 harakat. Contohnya wa ajma'u 4 harakat kan. Tiba-tiba sampai kat waja'u, adakah kita nak kira dia sebagai mad badal ataupun mad muttasil? Tentu sekali kita ambil kira bacaan dengan mad muttasil kerana mad muttasil lebih kuat daripada mad badal. Seperti mana matan yang telah disebutkan, fa'aridun fadhum fisal. Infisal tu maksudnya muttasil, fa badal barulah diikuti dengan kekuatannya adalah mad badal. Baik. Rakan-rakan, mari kita sama-sama mulakan Surah Yusuf ayat 15 dengan Tarannum pilihan pada malam ini adalah Tarannum Nahwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedia mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Agak panjang kan? Kita cuba cari berhenti akrimi mathwa. Okey, kita berhenti di situ. Sekali lagi. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. Silakan. Okey, kita dah potong akrimi mathwah. Sedia mula. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. Ambil pada akrimi mathwah. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث
Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ayat terakhir, ayat yang ke-22 surah Yusuf. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Rakan-rakan, kita telah selesai bacaan muka surat yang ke-237 daripada surah Yusuf, bermula ayat 15 hingga ayat 22. Alhamdulillah. Saya tidak terlambat mengucapkan selamat datang rakan-rakan yang baru hadir. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kita sentiasa sihat. Dan jangan lupa untuk rakan-rakan tuan-tuan dan perempuan yang baru hadir, kongsikan video ini kepada sebanyak mungkin rakan-rakan kita. Ajak mereka bersama-sama dekat kepada Al-Quran, banyak membaca Al-Quran di bulan Al-Quran yang mulia ini. Baik, kalau tak ada sebarang pertanyaan, saya fikir setakat ini dulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi pada malam esok setiap jam 10.30 malam di bulan Ramadan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.